Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Nawayna at-ta'alluma wat ta'lim wat tadhakkura wat tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala at-tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wad dalalah 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kitab Pati Munyatul Musalli, muka surat yang ke-29 baris 7 daripada atas. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain. Amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Asy-Syaikh Tuan Guru Haji Nik Abdullah Al-Jambuwi rahimahullahu ta'ala. Dan difaham daripada ini bahwasanya sembahyang terkadang sedikit hadir hatinya dan terkadang banyak mengikut qadar lalai ingat itu ini. Sambung perbahasan subtopik yang seterusnya, iaitu adab sembahyang. Bila sebut berkaitan dengan adab sembahyang, bermaksud dia bukanlah sebahagian daripada benda yang boleh mengesahkan sembahyang dan membatalkan sembahyang. Bahkan bila sebut adab sembahyang ni benda-benda tambahan yang kalau kita buat tu pahala banyak, kalau tak buat atau tinggal tu pahala kurang sikit. Begitu macam kita masuk rumah orang lah. Masuk rumah orang tu ada adab dia, dengan makna kalau kita buat tu dapatlah pahala, dan kalau kita tak buat pun tak dapatlah pahala tu, tapi kurang elok. Gitu. Kemudian dia kata, dan difaham daripada ini. Jadi dia dulu bahas berkaitan dengan khusyuk. Mestilah seseorang itu sembahyang dalam keadaan hadir hati dia. Hadir hati ni makna hati dia sekarang berada dalam sembahyang. Gitu. Bukannya dia mikir benda lain. Jadi hati dia sekarang tertumpu kepada sembahyang. Itu hati-hati tu. Bukan hati tu hati ghaib tu, bukan. Hati memang dengan kita. Tapi hati, hadir hati tu maknanya sekarang hati ni hanya fokus kepada sembahyang. Itu hadir hati. Lepas tu dia kata, bila begitu, dan difaham daripada ini bahawasanya sembahyang tu terkadang sedikit hadir hatinya hati seorang. Kadang-kadang orang sembahyang itu dalam hati dia kadar khusyuk kurang. Daripada serakaat pertama sehingga rakaat keempat tu bolehlah 20% khusyuk tu, iaitu rakaat pertama saja. Rakaat tiga yang lain pergi ke lain dah. Apatah lagi sembahyang jemaah. Sembahyang jemaah tu imam baca surah panjang-panjang, tak faham sikit abu. Jadi kita pun bosan tak? Tu tengok keliling bila nak habis. Sebab kita tak faham bahasa Arab. Kalau tu imam tu baca surah-surah pendek, mungkin kita faham makna lah, sebab itu surah lazim. Surah hak pendek-pendek tu yang sokmo-sokmo baca dah. Dan biasanya kita tengoklah juga terjemahan sikit-sikit. Kita faham lah sikitnya. Tu paling kurang, surah ni surah berkaitan sekian-sekian. Kita tahu. Dalam sembahyang kita pun hadirlah benda tu supaya dapat khusyuk dalam sembahyang, tak mikir benda lain. Dan terkadang banyak mengikut qadar lalai ingat itu ini. Ingat macam-macam. Itu ini itu macam-macam. Ingat hak tu, ingat hak ni. Kadang-kadang banyak ikut qadar lalai. Qadar lalai dalam sembahyang. Jadi sembahyang kira-kira lalai itu bagaimana? Iaitu hatinya bila ingat lalai. Tu ya.
Hai, takbir saja, Allahu Akbar, ingat benda lain, tu dia panggil lalai. Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala pernah semayang, dia jadi tu imam. Adik dia Imam Ahmad Al-Ghazali. Imam Ghazali itu Muhammad Al-Ghazali. Kalau adik dia Ahmad Al-Ghazali. Dua-dua ni ulama tasawuf belaka. Bila dia semayang, adik dia tu, bila tengah-tengah semayang, adik dia tengok abang dia Imam Ghazali yang kita maklum ni berdarah di pakaian dia. Nampak darah di pakaian dia. Dia pun bila nampak begitu, mufaraqah lah semayangnya. Kalau zahir hukum fiqhnya ada darah tu, tak sah lah semayang imam. Dia pun mufaraqah lah. Dia mufaraqah semayang sendiri. Lepas semayang sendiri apa semua, Imam Ghazali pun lepas bagi salam, dia tanya ke adik dia, buat apa dia pergi mufaraqah? Aku dah buat salah apa? Dia kata, ketika aku semayang, aku nampak darah di bajumu. Di baju dema tu ada darah, dia kata. Munasabah lah nak darah. Sebab apa? Sebab ketika aku semayang tu, aku mikir masalah hid. Aku mikir masalah hid. Jadi adik dia ni, dia kasyah. Dia telajak kasyah ni, Allah Ta'ala beri pada dia sehingga nampak darah tu ada di baju abang dia, iaitu Imam Ghazali. Maka dia mufaraqah. Tu kasyah. Pelik lah? Tak pelik lah, benda luar biasa. Sama juga Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, dia menghukumkan air musta'mal tu najis. Sebab apa dia hukumkan air musta'mal tu najis? Kerana bila dia tengok air musta'mal tu jatuh, dia tengok seolah-olah kotoran sekali jatuh. Kotoran najis. Najis apa? Najis dosa. Jadi dia nampak itu, jadi dia hukumkan air musta'mal tu najis. Dia lah, bukan mazhab dia. Sebab dia nampak air musta'mal tu air kotoran yang sangat kotor bagi dia. Kita tak nampak apa lah. Kita ambil air semayang, keluar putih juga. Tak nampak tiba-tiba hitam ke hijau, tak ada. Putih lah juga. Tapi dia panggil air musta'mal. Sebelum kita pakai tu, dia panggil air mutlak. Jadi dia tu nampak ketika orang ada air musta'mal padanya tu, seolah-olah nampak macam kotoran dan najis pada air musta'mal. Jadi dia hukumkan najis. Itu dia panggil kasyah. Jadi ketika Imam Ghazali tu dia mayang, dia ingat fikir bab darah haid, jadi menyebabkan adik dia kasyah, dia lihat darah tu ada di baju abang dia tu. Maka dia pun mufaraqah semayang. Maknanya kalau dalam semayang tu mikir benda agama pun kira lalai. Sebab tu dia sebut dulu, mikir tentang akhirat pun tak boleh. Dia mikir tentang Allah ya. Mikir dalam semayang Allah ya. Kalau benda akhirat pun tak boleh, benda dunia lagi tak boleh. Begitu. Kosong daripada dunia dan akhirat. Tu payah. Jadi kita usahalah semampu mungkin. Tak boleh semua, boleh sikit jadi dah. Bukannya tak sah maya. Dan qadar jaganya seorang pada pekerjaan sembahyang, dia dapat pahala tu qadar jaga. Jaga ni sedar. Hati-hati tu jaga tu sedar. Ketika dalam semayang tu dia sedar, dia tengah semayang, dia tak mikir benda lain. Dia dapat pahala qadar. Kalau hak lalai pula, dia tak dapatlah pahala bahagian tu. Begitu. Jadi Allah Ta'ala ni rahmat dia luas. Dia tidaklah menganggap kalau orang tu lalai kosong pahala. Jenuh kita. Kalau kita ni lalai kosong, asal lalai kosong, asal kosong lalai, sudah kita tak ada pahala. Jadi kalau lalai 30%, 70% itu kita hati-hati, 70% lah pahalanya. Kalau lalai itu 60%, 40% tak lalai, 40% lah dapat pahalanya. Begitu. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan orang yang hadir hati dan khusyuk hati dalam sekalian sembahyangnya seorang itu, niscaya disurat, ditulis baginya, bagi orang tu penuh pahalanya, pahala seorang. Jadi kalau orang sembahyang dalam keadaan hati dia khusyuk, hati dia tak ingat benda lain, maka dia akan ditulis baginya pahala yang penuh, macam 100% timbangan. Daripada sembahyang tu 100% markah dia. Sebab apa? Sebab dia bukan setakat menunaikan syarat dan rukun dan sunat, bahkan dia hadir hati seluruh rakaat dia, maka dapat pahala penuh. Kalau kurang, kalau lagi kurang, kalau banyak kurang lah pahala. Itu ya. Tadi sudut sah sembahyang sah dah. Sebab itulah Allah Ta'ala dia gandakan pahala, satu pahala jadi 10. Kalau lah kita ni satu pahala tu satu saja, jenuh kita ni nak berapa? Kalau dosa dia kira satu dosa.
Kalau pahala, satu pahala ganda 10. Tu hari biasa. Kalau hari-hari mulia, tempat-tempat mulia Mekah, Madinah, Ramadan, Lailatul Qadar, diganda-gandakan. Tu rahmat untuk kita lah. Sebab kita ni faham-faham lah ibadat lagu mana. Kemudian dan orang yang lalai pada sekalian sembahyang seorang 24 jam penuh, daripada rakaat pertama sampai rakaat keempat semua lalai belaka, tak pernah khusyuk langsung. Tiada disurat, tiada ditulis bagi orang tu pahala suatu pun, walaupun sedikit pun. Daripada awal rakaat pertama sampai rakaat keempat tak pernah ingat Tuhan dalam tu, tak pernah hati-hati langsung ingat benda lain, maka pahala tak ada, sah saja, pahala tak ada. Sah tu dia sudut pekah, pahala tu bukan dari sudut pekah, pahala tu kurniaan Allah Ta'ala. Sebab itulah orang masuk syurga dengan rahmat Allah. Kalau nak banding dengan pahala kita semata-mata, kita berapa banyak pahala kita pun tak tahu. Mayang pun masalah dah. Mayang takbir Allahu Akbar, pergi British, pergi London, pergi Brazil, pergi New Zealand, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru sampai Malaysia balik. Jadi masalah kita ni. Kalau orang macam tu lah, kalau orang tak macam tu tak apa. Lepas tu caranya antara cara lah, antara cara nak pulihlah khusyuk sekurang-kurang tu, mata tempat sujud, mata tengok tempat sujud, anggota tak gerak selain gerak semayang. Tu je. Latihan tu je lah. Latihan tu je dulu. Akhirnya akan dapatlah juga kita khusyuk walaupun sikit daripada tak ada langsung. Kemudian, wahai manusia, bersungguhlah olehmu, hei orang yang berkehendak akan lazat dan sedap munajat. Dia kata, dia seru ni, bersungguh-sungguhlah olehmu. Yang ni sungguhlah semayang ni, jangan malah. Satu. Lepas tu bila bersungguh ni pula, biar sampai tahap dia semayang tu sedap. Sedap apa? Sedap duk munajat dengan Allah. Munajat ni kita bercakap dengan Allah. Tu istilah bagi cakap dengan Allah, dia panggil munajat. Itu duk zikir, duk doa dalam semayang tu. Sebab tu as-salah tu makna asalnya doa. Lepas tu jadi istilah syarak, dia jadi sembahyang yang kita faham tu. Asal as-salah ni doa lah. Daripada takbir Allahu Akbar sampai Assalamualaikum tu ada doa, baca Quran, zikir. 3 ni tak ada benda lain. Tu. Macam duduk antara tasyahud, duduk antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu doa. Banyak doa, 8 doa itu doa situ. 8 doa kali 4 kali dalam satu sembahyang. Kali sehari 17 kali yang fardu rakaat. 17 kali itu doa dah sama. Hak sunat tambah lagi. Kalau sunat tu 70 rakaat, 70 kali kita doa lagi. Tu. Banyak doa kan tu. Selawat atas Nabi SAW, kemudian baca zikir kepada Allah Ta'ala, doa kunut, doa untuk kita. Pagi-pagi doa kunut tu doa untuk kita. Cuba kita cek makna apa. Kemudian kata musannif rahimahullah Ta'ala, sedap munajat tu dengan Tuhannya, dengan Tuhan seorang dalam sembahyang. Itulah tempat Nabi SAW suka buat, iaitu ketika mana dia gelisah. Kata dalam kitab Muntahassul, bila Nabi SAW gelisah, dia sembahyang. Sebab tu tempat sejuk mata hati. Sebab dia mendapat kesedapan, nikmat bercakap dan munajat dengan Tuhan. Kalau kita ada masalah, kena buat terang itu, semayang. Ada masalah, semayang. Asal semayang, masalah. Gitu. Biar jadi gitu dulu. Khusyuk tak khusyuk, nombor 2 dulu. Asal masalah, semayang. Asal semayang, masalah. Gitu. Kena bagi ada, dia panggil ada hubungan, ikatan Allah Ta'ala dengan hamba. Sebelum mengadu pada orang tu, semayang dulu. Gitu. Lepas tu mengadu pada orang. Jangan kita mengadu orang dulu baru semayang. Kemudian kata musannif rahimahullah Ta'ala, mudah-mudahan dikasihi Allah akan kamu bila sungguh. Dengan hal itu, hal hati-hati ketika mana dalam semayang. Hendaklah kita bersungguh dengan seboleh-boleh pada khusyuk seboleh-boleh. Mana bukan benda wajib daripada awal sampai akhir, tapi semampu mungkin kita boleh khusyuk banyak mana banyak tu lah. Sebab tu itu sunat dalam mazhab Syafi'i. Dan hadir hati, yakni hadir hati dalam sembahyang. Hadir hati makna tidak ingat benda lain selain sembahyang, selain Allah dalam sembahyang. Tu hadir hati. Macam kita tengok bola lah. Tengok bola tak mikir dah benda lain, ni bola lah. Kawan tu tendang pasing ke mana, lompah mana, gol pula. Itu tak mikir dah benda lain.
Isteri nak beranak, kau nak sakit ke, aku nak tengok bola. Tu. Sebab kita hati-hati tiga tu nak tengok bola. Walaupun depan TV ya. Kita tak mikir dalam benda lain. Kita nak tengok bola je sampai habis. Pas habis tu baru sedar. Oh, kawan ni aku lupa buat kerja. Tu. Waktu dia tengok bola tu dia tak fikir dah kerja lain. Sebab dia hati-hati ketika tengok bola. Jadi kita kena kiyah kepada benda lain, hak kita seronok baru kita faham. Macam mana semayang tu perlu buat. Tu. Jadi semayang pun gitu. Semayang pun begitu. Dia tak fikir dalam benda lain. Lepas tu dalam kitab Pati Musalli esok akan datang dia akan sebut. Seorang ulama dia semayang, dia kata ke keluarga dia, kalau aku semayang mu nak bising-bising aku tak kira lah. Aku tak dengar dah mu bising apa. Dia masuk semayang ya. Allahu Akbar, tak dengar apa dah. Seolah-olah tak dengar apa dah. Dia dengan Tuhan dia. Mu nak bising ke, mu nak senyap ke, tak dengar apa dah. Sahabat Nabi SAW dia nak bedah, potong kaki. Doktor kata tak ada bius ni, bius tak ada. Maka dia semayang. Dia kata waktu aku semayang tu mau potong aku tak rasa apa dah. Tu nak apa tak tu gila. Sahabat Nabi SAW perang, kena panah kat belakang, kena panah. Lepas tu semayang relax. Lepas salam pingsan. Baru berasa sakit tu. Kita kat habis kita mari mayang-mayang sakit. Bukan tak suruh sakit. Nak kata hebatnya ulama salah dan juga sahabat mayang. Apatah lagi Nabi SAW mayang, tak tahu, lagi terror, lagi hebat. Tu tara orang yang ditarbiyah Nabi SAW pun boleh khusyuk mayang gitu. Nabi lagi ya. Orang yang paling khusyuk dalam mayang. Kemudian dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu buat semayang tu kerana semata-mata Allah, bukan kerana orang. Sebab tu dalam kitab fiqh sebut sunat semayang di rumah. Antara semayang sunat semayang sunat semayang di rumah kecuali beberapa masalah sahaja. Antaranya semayang sunat yang sunat berjemaah, tu kena mari masjid mayang tarawih sunat berjemaah, tu di masjid. Mayang hari raya, tu berjemaah, tu buat di masjid, jangan buat rumah pula. Mayang gerhana, mayang minta hujan, itu sunat semua berjemaah, tu sunat di masjid belakang. Semayang duha sunat masjid ke? Mayang duha sunat di masjid, bukan di rumah. Lepas tu semayang sunat qabliyah Jumaat sunat di masjid, kerana disunatkan untuk pergi awal di masjid. Maka kalau sunat qabliyah Jumaat tu sunat buat di rumah, tak mari awal lepas tu. Tak mari awal lepas sudah. Adapun semayang sunat rawatib lain sunat buat masjid kecuali kalau dia balik rumah dia tahu aku tak buat dah, malah. Maka dia sunat buat di masjid. Afdalnya ketika tu dia buat di masjid. Semayang ba'diyah tu. Aku balik rumah ni habis cerita dah ni. Memang confirm lah aku tak buat dah. Maka sunat ketika tu bagi dia afdal buat di masjid. Gitu. Tu semayang sunat. Tu antaranya lah. Kemudian kata musannif rahimahullah ta'ala, sebab apa? Sebab supaya tidak menimbulkan rasa riak untuk menunjuk dia ni semayang banyak pada orang lain. Itu ya. Begitu juga sebahagian pendapat ulama dalam bab semayang tarawih dalam kitab Hasyiah Al-Jamal ala Fathul Wahhab disebut, sebahagian pendapat sebut kata semayang sunat tarawih ni sunat di rumah juga. Sebabnya ialah kerana takut riak. Sebab mayang asal tarawih ni 20, mayang banyak umur ni. Jadi sunat di rumah. Tapi itu bukan pendapat muktamad. Jangan semayang rumah pula balik. Saya dia kata, gitu, patutlah orang balik ramai tengah-tengah. Bukan. Itu memang malas. Ini semayang sunatnya di masjid. Sunatnya di masjid. Kalau semayang tarawih menurut pendapat muktamad. Begitu juga witir waktu Ramadan juga di masjid. Witir waktu Ramadan juga di masjid tu, walaupun dia tak semayang tarawih di masjid. Dia semayang tarawih di rumah. Sehari dia tengok tu imam takbir witir, dia mari. Boleh. Sunat yang lain. Tu sampel kawan tu. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan hendaklah dengan seboleh-boleh kita perhati makna atau bacaan kalamullah. Ni nak tahu makna. Nak tahu makna ni tamanya tahu terjemahan. Kalau tak tahu terjemahan, faham bahasa Arab dua tu. Dua-dua ni kalau kita KO, memang KO lah. Tu imam baca apa aku tak tahu. Aku dengar Allah tu yang aku faham. Alih aku tak faham. Jadi paling kurang kita faham lah makna surah pendek tu. Surah-surah pendek tu. Ni Syekh Google berlampak lah ni. Tengok lah. Duduk saya saja. Surah Al-Ikhlas. Tekan terjemahan surah Al-Ikhlas. Tengok apa dia. Jadi kalau tu imam baca surah Al-Ikhlas, kita pun tahu lah apa benda tu. Qul huwallahu ahad. Apa dia? Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Jadi taklah boring tengok cicak.
Itu. Okey, kemudian kata musannif rahimahullahu taala. Jadi kena faham makna bacaan kalamullah. Ni nak bagi ke arah khusyuk ni lah, nak hati-hati supaya tak mikir benda lain saat membaca kalamullah. Okay. Dan zikir, dia berganti makna zikir. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, sami'allahu liman hamidah. Mudah-mudah je zikir. Bukan payah. Boleh dapat belakang dengan Syekh Google ni. Tak payah beli buku dah. Ataupun Play Store. Dan lain daripada yang tersebut tu. Apa yang lain? Doa. Doa pun sama kok. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Apa makna dia? Allahumma hdini fi man hadait wa'afini fi man afait. 50 tahun baca, lepas sudah tak tahu. Apa dia aku minta aku tak tahu. Yang aku tahu syarat ya. Tu. Allahumma hdini fi man hadait. Aku minta petunjuk dengan Allah Taala pagi hari ini. Wa'afini fi man afait, minta kesihatan, afiat kepada Allah Taala sampai habis. Banyak tu makna hebat-hebat berlaku. Lepas tu kita Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni, minta rezeki setiap hari. Tak sembahyang duha lagi minta rezeki dah. Pagi-pagi hari tu Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini. Warzuqni, rezekilah aku. Wa'afini, sihatlah aku. Sihat, kita minta kesihatan, minta rezeki, minta apa pagi-pagi hari subuh tu. Dan semayang-semayang yang lain bila duduk antara dua sujud. Besar mana tu. Kemudian dia katanya, dan janganlah kita cepat pada bacaan kita. Cepat ni dengan makna cepat yang sampai tak faham makna. Tak ada makna. Terlalu cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Habis cerita tu. Tu tak boleh faham apa tu. Cepat tu kalau baca Quran tu hadar dia panggil. Mana hadar ni dia baca cepat, ra'i tajwid juga. Kalau kalamullah. Zikir pun sama juga. Zikir tu dia baca cepat dalam keadaan butir-butir lah dia punya kalimah tu. Dia punya zikir tu, dia punya perkataan tu berbutir. Mana dengar. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Cepat apa? Tapi butir. Habis cerita gitu. Tu cepat ke mana tu? Tu tak butir. Jadi tak jelas. Bila tak jelas kita tak doa. Apatah lagi membabitkan rukun. Tu lagilah kena perhatikan pada sabdu. Pada sabdu kena sabdu. Kalau tak sabdu tak sah tu. Sebab tu rukun. At-tahiyyatu, bukan at-tahiyyatu. Apa ya? At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Hak sabdu kena sabdu. Hak sabdu dia tak sabdu, tak sah rukun dia. Bila tak sah rukun dia bagi salah, tak sah mayat. Gitu ya. Tambah Fatihah ke apa ke, Allahu Akbar ke, mana-mana rukun qauli lah. Dia kena jaga dia punya tasydid. Sabdu tu. Kalau tak, dia tidak akan sah rukun tersebut. Bila tidak sah rukun tersebut, dia salah, tak sah mayat. Lepas tu dia kata jangan cepat. Sini ni kalau cepat tu dalam keadaan boleh dah, sempurna dah bacaan, tak apalah. Butir dah bacaan, tak apa, tak ada masalah nak cepat pun. Kerana cepat tu tentu tidak sempat kita berhati. Berhati apa? Berhati makna. Ni bagi orang tak mahal lah. Tak berhati apa lagi. Jadi kita nak baca slow-slow, nak baca pelan-pelan, baru kita dapat faham makna. Baru kita dapat berhati makna. Kalau tahu. Tu asal usul suruh slow tu. Kalau dia ni reti makna dah, faham bahasa Arab, dia nak cepat-cepat ikut dia. Tu. Kalau dia tu tak dapat berarti makna kecuali baca slow, baca pelan. Tak apa, kena baca pelan. Pihak tu sunat. Tu yang dianjurkan. Ketika sembahyang. Kemudian dia kata, dan apabila kita rukuk sujud, hendaklah kita tetap dengan tumakninah. Tetap apa ni? Tetap anggota. Dengan tumakninah, qadar tumakninah. Tumakninah ni qadar dia subhanallah. Subhanallah. Lebih kurang 2-3 saat lah. Tu kalau tak baca zikir. Kalau baca zikir lebih afdal lah. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Bagi nampak butir gitu lah. Jangan subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, Allahu akbar. Tu ni nak cepat. Baca zikir 33 ke lah. Subhanallah, 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 subhanallah. Apa tu? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nak cepat tak apa, tapi butir lah. Macam baca Quran. Subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Apa tu?
Macam lebah pula. Jadi baca tu tu. Gitu. Tidak bagi muskil dari sudut makna. Macam Syekh Daud kata bila sebut la ilaha illallah, kita tak sebut la tu harakat, tak sah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah tu bukan la. La yang kita dengan makna tidak tu lam alif, bukan lam saja. Kalau kita baca la ilaha illallah, itu maknanya tak ada alif. Bila tak ada alif bukan bermakna tidak. Ubah makna situ. La ilaha illallah. Tu paling kurang kan. Kalau panjang tak panjang tu, tu khilaf lah pula, boleh panjang ke tak? La ilaha illallah. Tu khilaf lah pula. Cuma kena panjang, jangan la ilaha illallah. Tu tak sah. Kalau zikir ke, betul lagi sembahyang la ilaha illallah, tu tidak sah. Dia mengugurkan huruf alif. Bila alif makna dia dua harakat, tu paling kurang. Kemudian dia kata, walaupun kita sebut alif tu pada dua harakat, bukan makna gini pula. Ketika takbir tu kalau lebih dua harakat batal, tu tak sah lah pula. Tu tak betul lah. Sebab apa dia kata Allah tu tak lebih dua harakat? Sebab kita mengaji Quran kan tak lebih dua harakat. Tu mengaji Quran. Dia pekoh ni lain pula. Dia pekoh ni masuk lain. Bila Allah tu boleh panjang ke tak, ulama pekoh sebut boleh panjang qadar tak lebih 14 harakat. Kalau lebih 14 harakat tak sah dia punya takbir tu, sebab dikira cacat. Itu pekoh. Nak sah ke tak, tu pekoh. Afdal ke tak tu lain cerita, sah ke tak dulu. Afdalnya dua harakat, betul lah. Allahu Akbar. Tapi kalau buat lebih dua harakat tak salah, tapi tak ada sunat gitu. Jadi takbir Allahu Akbar, takbiratul ihram ni bukan takbir intiqalat. Takbir intiqalat sunat panjang. Kita dah bahas dah. Takbir intiqalat tu sunat panjang sampai kita pindah ke rukun lain, barulah bar. Allahu Akbar. Tu lebih dua harakat. Kalau takbiratul ihram sunat dua harakat. Allahu Akbar. Gitu. Bukannya Allahu Akbar. Dia kata buat apa gitu? Nak ambil lanjut, masuk niat. Tak payah itu. Masuk niat tu lah dua harakat supaya dia dapat sempurnakan niat daripada alif Allah sampai ra akbar dengan cepat. Allahu Akbar. Kalau Allahu Akbar, ketika proses Allahu Akbar yang panjang tu, kita masuk dah lain dah. Bukan niat mayang daripada awal sampai habis, mesti ada masuk dah lain juga. Tu yang tak boleh tu. Tak boleh dari sudut afdal. Afdalnya daripada awal alif sampai ra, kita masuk niat situ. Allahu Akbar. Sebab tu pendek. Kalau takbir intiqalat tu sebab kita tak mau kosong daripada zikir, sebab tu kita panjang. Allahu Akbar sampailah rukun seterusnya. Allahu Akbar. Duduk tasyahud. Duduk antara dua sujud. Sujud balik. Allahu Akbar. Sebab dia dah sampai, dia dekat je. Duduk, sujud. Sujud, duduk. Naik rakaat seterusnya. Allahu Akbar. Gitu. Lepas tu ada tu imam pula pendek belakang. Tu nasib tu makmum tu. Tu imam pendek belakang. Allahu Akbar. Tu imam, tu makmum sampai dulu, kawan tu tak sampai. Tu makmum sampai diri dah. Kawan tu baru duk angkat kaki, nak relax apa, nak betul punggung lah apa, baru nak bangun. Kawan tu baca dua harakat aja, jadi orang ingat dah bangun lah. Jadi yang moleknya tu imam tu ikut hak sunat tu. Sunat takbir intiqalat tu qadarnya panjang sampai ke rukun seterusnya. Supaya orang tahu, ni berdiri ni, ni rokok, ni sujud. Orang boleh tahu walaupun tak tengok. Kalau orang tak tengok, Allahu Akbar, kawan pun ingat habis berdiri Kawan tu berdiri dah, kawan ni tak berdiri lagi. Jadi dia dah mendahului tu imam, makruh pula situ. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, dan jangan kita pagut seperti pagut ayam. Pagut ni ayam duk makan. Macam mana dia buat? Cepat laju, cok makan. Jadi kita sembahyang jangan gitu. Sembahyang gitu sembahyang orang munafik dia panggil. Sembahyang cepat-cepat tanpa ada tumakninah. Bukan sembahyang cepat secara umum ni, sembahyang cepat tak ada tumakninah. Sembahyang cepat tak ada tumakninah tidak sah sembahyang. Bila tak sah sembahyang, dah tak sah sembahyang. Dia ciri-ciri sembahyang orang munafik. Itu dia panggil sembahyang macam pagut ayam. Ayam duk makan, ambil dia punya bijian tu, nak makan, pak ambil gitu je. Itu sujud rukuk. Tak ada tumakninah langsung, tidak sah. Jadi tumakninah ni, asal makna tumakninah ni tenang. Asal makna tumakninah tenang. Jadi bila cepat ni tak tenang ni. Cepat laju sampai tidak ada tumakninah. Itu tidak tenang.
Dan jangan lambat pula was-was lah pula tu. Maka tentu tidak sah sembahyang kita, kerana sembahyang mesti ada tumakninah, sama ada fardu atau sunat. Sembahyang fardu ke sembahyang sunat, tumakninah tu penting pada rukuk, sujud dan sebagainya. Rukun-rukun yang kita maklum kena tumakninah. Jadi sembahyang sunat ke sembahyang fardu ke kena tumakninah. Jadi sembahyang tarawih tak payah cepat-cepat. Sembahyang tarawih relax-relax sudah lah. Tak apa kalau buat 8 lagi dah relax. Kalau buat 20 mungkin kejar sikit, nak cepat. Kalau 8 relax-relax sudah macam sembahyang biasa. Dan lagi orang tidak sempurna rukuk sujud dan tidak khusyuk dalam sembahyangnya, sembahyang seorang, dinamakan orang itu bercuri, yakni mencuri hak Tuhan. Orang sembahyang dalam keadaan rukuk tak sempurna, rukuk belum tumakninah, angkat dah. Sujud belum tumakninah, angkat dah. Ataupun dia rukuk, dia sujud tumakninah, cuma tunduk tak kena pula. Sujud tak letak semua anggota tujuh pula. Situ pula masalahnya. Dia tu seperti mencuri hak Tuhan. Hak Tuhan ke atas dia nya sembahyang. Lepas tu dia tidak menunaikan, laksanakan hak Tuhan dengan sebenarnya, dia panggil mencuri hak Tuhan. Bahkan orang yang mencuri hak Tuhan ni termasuk juga orang yang tak khusyuk dalam sembahyang. Tu mencuri hak Tuhan. Sebab sepatutnya ketika tu hati-hati dia dengan Allah Ta'ala ketika sembahyang. Dia tak hati-hati dia. Seolah-olah orang janji nak mari dengan kita, nak jumpa kita sekian-sekian. Kita mari dah, dia tak mari lagi. Jenuh tunggu dia. Jadi Allah Ta'ala dia tidak kalau kita tidak khusyuk ketika sembahyang, tidak menunaikan hak-hak Allah Ta'ala ketika sembahyang, kita sudah mencuri hak Tuhan. Kita sudah mencuri hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala, seperti tersebut pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan lagi pada hadis maksud hadis bahwasanya orang memeliharakan sembahyang dengan sempurna kewajiban sembahyang, dan menyempurnakan rukun-rukunnya, rukun-rukun sembahyang, niscaya keluarlah sembahyang itu putih bercahaya. Ni fadilat sembahyangnya, fadilat seseorang yang sembahyang. Orang yang sembahyang, orang yang pelihara sembahyang. Pelihara sembahyang, pertama sembahyang di awal waktu, sembahyang berada di dalam waktu, bukan di luar waktu. Sembahyang berada di dalam waktu, tu dulu. Bila kata sembahyang di dalam waktu, ketika masuk waktu azan, ketika masuk waktu sembahyang, dia wajib buat salah satu daripada dua. Pertamanya dia kena sembahyang selalu, sembahyang terus. Ataupun tak sembahyang terus, dia kena wajib berazam nak sembahyang lah waktu. Wajib berazam nak sembahyang lah waktu. Aku tak sembahyang sekarang ni, saat pukul 3 sembahyang. Tak apa. Mana apa tak apa tu? Ketika mana dia tiba-tiba mati 2:30. 2:30 petang mati. Dia nak sembahyang ketiga, 2:30 mati. Adakah dia berdosa? Dia tak berdosa. Sebab apa? Sebab dia sudah berazam untuk sembahyang. Tapi tiba-tiba Allah Ta'ala ambil nyawanya. Dia tak sempat sembahyang. Maka dia tidak berdosa. Bila kita cerita bab sembahyang ni, teringat satu benda yang persoalan kita lah. Kita tengok orang Kelantan, ni tak tahulah kut tahu tuan-tuan kita ni tahu ke, kita nak menjawab soalan. Bila orang Kelantan ni dia ada mati keluarga, kita tengoknya apa? Dia bayar fidyah. Dia bayar fidyah. Bayar fidyah tu untuk apa? Satu, pertama untuk puasa. Yang kedua untuk sembahyang. Kalau untuk puasa adalah satu. Yang untuk sembahyang khilaf ulama dalam mazhab Syafi'i. Pandangan muktamad tak ada, pandangan kedua ada. Andai katalah ambil pendapat kedua. Lepas tu yang fidyah puasa tu memang ada lah bagi orang mati. Soalan dia bayar fidyah tu bukan ketika mana yakin si mati tinggal. Dia bayar daripada start orang mati tu balik sampai habis umur dia. Dia kira hak tu. Contohlah seorang tu mati umur 60. Kira-kira bodoh-bodoh ingat, bodoh-bodohnya kita kira 15 balik. 15 tu, mula 15 sampai 60 tu dia kira fidyah untuk bayar belakang. Kita pun heran juga, apa jadi gitu? Ini benda berlaku di sebahagian tempat lah. Yang kita tahu Kelantan lah, banyak kawan Kelantan. Dia buat gitu. Sepatutnya begini, kalau nak buat fidyah sangat,
tak sepatutnya ialah dia tahu jumlah berapa yang dia tak semayang, jumlah berapa yang dia tak puasa. Lepas tu kita bayar qadar tu saja. Kalau nak bayar lah yang hak semayang tu. Kalau kita tak tahu, kalau kita tak tahu ni ada dua. Sama ada dia tahu ada qada cuma tak tahu bilangan. Satu. Ataupun memang tak tahu ada qada ataupun tidak. Dua benda berbeza. Kalau dia tahu ada qada, bapak dia ni pernah tinggal bayang ataupun pernah tinggal puasa, cuma tak tahu lah berapa hari. Tak tahu berapa hari tu. Bila tak tahu berapa hari tu, ambil hari yang paling orang panggil zannya, kita rasa yang paling banyak, yang lebih daripada apa yang kita nak. Contoh kita berasa dia tinggal puasa 20 hari kot, tapi tak yakin 20 hari ni, ambil 30 hari contoh. Dia ambil lebih sikit, jadi dia bayar qada tu ya. Sama juga sembahyang. Dalam kalau nak bayar lah atas pendapat kedua. Kalau dalam seumur hidup ni pak kita ni tinggal sembahyang 2 kali saja. Kita bayar 5, lebih sikit. Qada zon dia panggil. Itu ya. Itu kalau tahu dia ni pernah tinggal sembahyang ataupun puasa tapi tak tahu jumlah nak qada. Satu. Yang keduanya tak tahu terus dia ni pernah tinggal ke tidak. Pak kita ni, kita selalu duduk dengan dia ni, dia sembahyang puasa elok ya. Tapi kok lah dia tinggal. Kok dia tinggal. Kok dia tinggal ni, kaedah ulama sebut al-aslu bara'atu zimmah. Asalnya dia tak ada qada. Asal seseorang tu dia tak ada qada. Dia tidak ada apa-apa hutang Allah Taala. Jadi bila al-aslu bara'atu zimmah, asalnya tanggungan taklif dia, hak Allah Taala tu kosong. Bila kosong, tak ada apa-apa qada. Bila tak ada apa-apa qada, tak perlu bayar. Tak perlu bayar. Sama juga macam kita, aku ni ada qada ke tak? Ada qada ke tak? Syak pada qada ke tak? Mana jawabnya tak. Beza kalau aku ni ada qada tapi tak tahu jumlah. Tu wajib qada. Tapi wajib qada lebih sikit daripada qada yang kita zat. Lebih sikit daripada qada yang kita yakin. Kalau kita yakin 30 hari kot aku tak puasa, tapi tak yakin tu, kita ambil lebih sikit 40 hari. 40 hari qada puasa. Dia tahu. Tu kalau tahu nak qada, tahu ada qada tapi tak tahu jumlah. Tapi kalau dia tak tahu dia ni ada qada ke tak, tak payah qada sebab asalnya tak ada qada. Itu satu persoalan pelik lah. Kenapa daripada start balik tu sampai ke mati dia kira berapa semayang, berapa puasa, dia bayar fidyah tu semua seumur hidup. Daripada mula balik sampai ke mati tu. Jadi beribu-ribu lah. Jadi seolah-olah jadi satu bebanan pula pada keluarga tu. Tu yang kita kesian. Tu asal usul persoalan berkaitan dengan fidyah orang nak bayar, berkaitan semayang dengan puasa. Kalau fidyah nak bayar tu, kalau kita yakin dia ada qada sahaja, ataupun kita yakin ada qada tak tahu berapa jumlah, kita bayar hak tu saja. Kalau tak tahu dia ada qada ke tak, asalnya tak ada qada. Begitu. Al-aslu bara'atu zimmah. Asalnya kosong tanggungan dia pada Allah Taala, kosong, tak ada apa-apa hutang. Bara'atul zimmah, kalau terjemah asalnya bara'ah ni lepas, zimmah ni tanggungan. Lepas tanggungan dengan Allah Ta'ala, tak ada apa-apa hutang. Tu kalau kita tak tahu dia ada qada ke tidak. Jadi asalnya qada ke tidak, tak ada qada. Tu kan. Beza kalau ada qada tak tahu berapa bilangan. Tu kita ambil bilangan hak lebih sikit. Itu atas pendapat mu'tamad lah. Habis kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, putih cahaya. Sebab apa putih cahaya sembahyang tu? Sebab dia sempurna rukun-rukun dia. Dia pelihara sembahyang. Pelihara sembahyang, dia sembahyang dalam waktunya. Dia sembahyang lebih, bila dalam waktu dia pula lebih sikit, dia sembahyang di awal waktu. Tu lebih sikit. Hak lebih lagi, dia sembahyang berjemaah. Tu lebih. Dan berlaku khilaf ulama, kalau dia sembahyang seorang diri, kalau dia sembahyang awal waktu, dia akan sembahyang seorang diri. Kalau sembahyang berjemaah, dia sembahyang lewat. Mana lebih afdal? Ulama khilaf. Ulama khilaf. Imam Nawawi kata dia pilih pandangan pertengahan. Dia kata buat dua-dua. Mu sembahyang sendiri dulu, sekali mu sembahyang jemaah. 2 kali sembahyang. Selesai masalah. Imam Nawawi selesai masalah khilaf. Kalau khilaf, ada yang kata sembahyang sendiri di awal waktu lebih afdal,
ada yang kata sembahyang Jumaat walaupun lewat lebih afdal. Khilaf. Imam Nawawi kata buat dua-dua, selesai masalah. Kita dapat fadilat awal waktu, kita dapat fadilat berjemaah. Gitu. Kemudian kata musannif rahimahullah, dan berdoalah sembahyang itu kepada Tuhannya, Tuhan sembahyang. Tuhan ni Tuhan lah. Dia pada Tuhan tu asalnya alif Tuhan. Lepas tu Tuhan. Tuhan. Dia asal makhraj lah. Makhraj. Asal pronounce dia Tuhan. Tu tu H tu sebenarnya angin dia. Tuhan. So asalnya Tuhan. Sebab tu eja asal ta waw alif nun. Ada dia kira ada angin tu dia tukar jadi Tuhan. Lepas tu kita ni Tuhan lah. Mari kita Tuhan lah. Tak ada dah Tuhan gitu. Macam tua, eja tua. Kita alami, kita jauhi lama. Ta wa alif. Bukan ta wa alif. Kalau ta wa alif tua. Kalau ta wa alif tua. Jangan baca tuha. Kalau kita jauhi lama, kalau eja gitu jangan baca tuha. Tak, bacanya tua gitu. Tu. Sama lah ba waw dal alif. Dalam kitab Faridah, ba waw dal alif. Orang yang tak belajar dia katakan Buddha. Bukan Buddha, bodoh. Tu. Ba waw dal alif tu, dal tu baca do, bodoh. Gitu. Dia ejaknya ba waw dal alif. Bukan Buddha. Dia ada orang setengah tu dia tak belajar. Bahasa Jawi kita lama pula. Tak ada bahasa Melayu Rumi, dia baca Buddha, tak faham. Apa dia Buddha, tiba-tiba Buddha ni agama Buddha ke apa? Dia bukan Buddha, bodoh. Tu habis. Kemudian kata musannif, dan berdoalah sembahyang itu kepada Tuhannya. Wallahu ta'ala alam. Jadi kuliah saya tak ada sampai 1 November, tak ada. Kita balik Pulau Pinang. Baru habis Viva. Jadi kita kena uri lah. Jadi kita jumpa pula selepas daripada 1 November insya-Allah taala. Wallahu taala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.